datang ke Usaha Ilmuan siri ke-156. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Baik, tajuk kita pada malam ini adalah Sains Tahun Baru, hanya satu masa mula. Bila saya baca benda ni macam, tahun baru. Tapi sekarang dah 29 hari bulan. Kenapa jadi tahun baru? Macam, dah mula dah. Tahun baru 28 hari lepas. Tapi adakah ni relate kepada tahun baru hijrah atau tahun baru Masihi? Dan apa kena mengena satu mula? Bukanlah masa kita mula tu adalah masa kita dilahirkan? Mungkin nak tahu lebih lanjut, oleh itu saya menjemput Prof. Kamal Azizi untuk bincangkan tajuk pada malam ini. Tafadhal maskurah. Prof. Okey, terima kasih Haidar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membincangkan mengenai sains tahun baru, kerana kita baru saja lepas tahun baru Gregori, kemudian kita pun dah lepas dah hijrah, dan yang coming sekarang ni adalah tahun baru Cina. Jadi mengapa yang ada tak banyak sangat tahun baru ni? Adakah ianya hanya satu masa permulaan ataupun ada perkara-perkara yang penting yang perlu kita tahu? So kita akan perkatakan mengenai sains tahun baru ni dari sudut sains lah, apakah dia sains dia. Jadi tajuk bahasa Inggerisnya Science of New Year Just a Time Reset, adakah itu? Bagi siapa yang berminat untuk mendengar YouTube ni, boleh pergi kepada apa yang disenaraikan itu dekat nama saya itu. Dan macam biasalah, ini dia buku-buku yang saya telah karang bersesuaian dengan topik-topik yang saya telah bentangkan. Dan sebagaimana biasa saya juga ingin menyatakan kalau ada apa-apa kesilapan yang saya buat, tolong perbetulkan dan kontak saya dan saya akan cuba perbetulkan dalam siri yang berikutnya. Jadi Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Khalaqas samawati wal ardi bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar." Jadi ini surah ni dalam surah Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dengan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutup siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dia lah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kalau kita lihat ini adalah bulan, matahari dan bumi ni mengorbit sebagai contoh di bawah ni kita lihat bumi ni mengorbit matahari dan bulan pula mengorbit bumi, dan kita dapati dia proses pengorbitan ini adalah tetap dan Allah yang menetapkannya. Adakah mungkin katakan bulan yang duk pusing-pusing ni tiba-tiba melantung ke bumi? Tidak. Dan tapi kalaulah katakan dia decide untuk melantun ke bumi, kita tak boleh buat apa. Ini adalah satu perkara yang kita kena faham. Dan kita dapati bulan itu juga, kita dapati oleh kerana dia mengorbit bumi, dia adalah satu pantulan cahaya yang datang daripada matahari itu sendiri. Jadi bila dia di belakang bumi, maka dia akan menjadi
hilang cahaya yang didapatinya daripada matahari tersebut. Jadi itu adalah pergerakan bulan kita dapati daripada bulan yang kecil sehingga bulan penuh. Jadi hari ini macam malam ini adalah sudah nak kurang balik lah. Semalam dia adalah bulan penuh. Okey, jadi itu adalah satu perkara yang kita lihat bahawa Allah menjaga kita manusia dan mengikut satu kajian lain dari segi sudut sains kalaulah bumi ini diletakkan 100 batu ke depan ke 100 batu ke belakang, maka kita tidak boleh hidup di atas dunia ini. Dia betul-betul tepat di tempat yang ada sekarang ni, dan pada ketika itulah dia bersesuaian untuk makhluk-makhluk, tumbuhan dan juga kehidupan boleh hidup di bumi ini. Ini juga lah satu yang unik yang Allah tetapkan Allah tetapkan. Inilah kebesaran Allah Dan Allah juga berfirman bahawa dalam surah Ibrahim ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Jadi dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan bagimu siang dan malam. Jadi kita dapati siang dan malam telah ditetapkan oleh Allah. Yang bergantung di mana kita berada. Kalau kita sekarang ni macam kita di Malaysia, kita berada di Katul Istiwa, maka siang dan malam kita hampir sama. Tetapi kalau kita berada katakan di tempat-tempat lain bergantung kepada bulan berapa, maka dia akan mempunyai siang atau malam yang berbeza dari segi waktunya. Okey, itulah dia ciptaan Allah. Jadi dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan betapa pentingnya waktu. Jadi ini memanglah Allah telah remind dengan kita, terutama dalam ayat ini. Jadi ayat di atas sebenarnya menjelaskan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Sehingga sebagai seorang beriman, kita harus mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Inilah dia satu-satu agama yang meletakkan waktu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan dan amat mudah bagi kita sebagai orang Islam menggunakan waktu tersebut dalam melaksanakan aktiviti dalam satu hari, satu bulan dan juga seterusnya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua bahuku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Jadi Rasulullah pernah pegang Ibnu Umar dan dia pegang belakangnya dan dia minta supaya Ibnu Umar menjadikan dunia ini sebagai tempat di mana kita hanya lalu saja, musafir, dalam keadaan musafir. Jadi Ibnu berkata, jika engkau berada di petang hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya petang. Jadi penggunaan masa sihatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Ini disebut dalam Sahih Bukhari. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dengan masa kerana masa itu kalau dah terlepas kita tak boleh buat apa dah. Jadi dalam kita melaksanakan tanggungjawab dan kerja jangan tangguh-tangguh kerana bila kita tangguh maka rugilah masa yang kita tangguh tersebut. Jadi ruang dan masa ialah satu fenomena yang banyak dikajikan oleh ahli sains kerana dia ada satu model mathematics yang melihat 3 dimensi di mana jadi ruang itu dan satu dimensi adalah masa Jadi ruang ada 3 dimensi dan masa ialah satu dimensi. Jadi secara tak langsung kita ada apa yang kita panggil sebagai
Ini orang fizik lah, teori relativity ya, khas Albert Einstein ya. Jadi kita dapati ya, contohnya ialah seperti berikut ya, kita ada ruang dan bumi itu ada di sini. Jadi dia adalah tiga dimensi ya, tiga dimensi di mana dimensinya adalah terdiri daripada X, Y, Z dan juga masa ya, masa. Okey. Jadi ruang masa itu menerangkan kesan apa yang kita panggil sebagai relativistik ya, yang timbul dari perjalanan menghampiri kelajuan cahaya atau pergerakan objek besar ya di alam semesta. Jadi objek besar ni mana yang kita ketahui ya, dia akan mengeluarkan graviti ya. Dan graviti ini ya, akan menyebabkan ya melengkungnya ya ruang tiga dimensi tadi. Jadi mekanik klasik yang bukan relativistik menganggap masa sebagai kuantiti ukuran sejagat yang seragam di semua ruang. Jadi itu perbezaannya ya. Mekanik klasik dianggap semua masa adalah sama ya. Tetapi mengikut Einstein, Albert Einstein, ini tidaklah berlaku ya. Dan perlu kita diingatkan ya, bahawa ruang tu yang selalunya kita panggil sebagai Euclidean space ataupun ruang Euclidean itu X, Y, Z kita kena tambah masa ya untuk really appreciate ya apa yang berlaku ya. Dan dalam konteks relativity khas kita tak boleh pisahkan kesemuanya ni, iaitu tiga ruang dimensi Euclidean dan juga masa selalunya Z digunakan untuk masa ya, time. Dan itulah dia X, Y, Z. Kalau dalam Cartesian ianya X, Y, Z dan masa T ya, dalam 4 dimensi. Jadi bagi setiap satu tu kita kena tahu ya, adalah masa ya. Kalau relatif dia adalah masa, satu kedudukan itu. Jadi berbeza dengan ketara kepada makna istilah Inggeris biasa ya. Jadi bila dikatakan dalam satu point tersebut ya, kalau tengok dalam gambar ini kita dapati ya, satu point tu punya masa lain dan seterusnya ya, lain-lain masa ya. Dan inilah dia sistem relativity khas ya, yang dinyatakan tadi. Jadi dia unik ya, dan kita kena bezakan ni ya, kalau tidak kita ada masalah ya, sama ada bila kita berada di bumi ataupun kita pergi ke bintang marikh ya, kita dapati ada perbezaan ya, kerana tiap-tiap lokasi tersebut ya mempunyai masa yang berbeza. Dan ini dia contoh dia ya, kita dapati bahawa kalaulah ada satu badan yang besar ya, sebagai contoh bumi ke matahari ke bulan ya, maka kita akan dapati tiga dimensi ini akan bend ya, ataupun membentuk satu ruang yang bengkok ya, seperti ini. Okey. So ini contohnya lah ya, bagaimana keadaan dimensi itu. Jadi yang ni 4 Euclidean dan juga masa ya. Dan kalau kita tengok ya bahawa sama ada di mana kita berada, macam ini kita lukis dalam 2 dimensi. Tapi kalau kita lukis dalam 3 dimensi ya, pada dasarnya kita sebagai pemerhati ya, kita akan memerhati bahawa masa itu ini adalah future, masa depan, dan ini adalah masa belakang ya. Jadi masa itu mempunyai dua kon ya, dua kon masa depan dan masa belakang. Jadi kita sekarang ni berada dekat sini ya, dekat waktu ini. Okey, itu dari segi masa ya. Okey. Dan mengikut Al-Hakim ya, kita menafaatkan 5 perkara sebelum 5, kita diminta ya untuk menafaat pada 5 perkara sebelum 5 perkara, iaitu waktu muda sebelum datang waktu tua, waktu sihat sebelum tiba waktu sakit, waktu kaya sebelum datang waktu kekafiran, kefakiran, dan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Jadi waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Jadi itu penting ya, dalam riwayat oleh Al-Hakim. Jadi dalam hadis ini ya, dia jelas menunjukkan bahawa kita orang Islam ini sentiasa mengamal budaya suka, bagi siapa yang suka menangguh-nangguh tu, maka dia akan rugilah.
Bila dia dah tua nanti, kalaulah dia nak buat ibadat, dia akan merasa badan dia lemah, dan tak mudah untuk buat ibadat. Dan apabila juga dia sihat, dia kena banyak buat ibadat, tetapi kalau dia tak buat, bila sakit baru nak buat. Jadi susahlah. Sebagai contoh solat, bila nak kena ambil air wuduk susah, jadi kita kena bertayamum dan lain-lain lagi. Dan kadang-kadang nak bersedekah, masa kita tengah tak ada duit, nak bersedekah. Bila kita ada banyak duit, kadang kita lupa. Jadi perkara-perkara ni perlu kita jaga, dalam kehidupan ini. Jangan tangguh, terutama melaksanakan yang hak, amanah dan tanggungjawab. Jangan bertangguh dalam melaksanakan amal ibadat, kerana amal ibadat itu kita kena cari waktu yang mudah untuk kita lakukan. Kita tak boleh tangguh-tangguh. Jangan tangguh dalam menyebar syiar Islam itu sendiri, kita tak boleh tangguh juga. Jangan tangguh dalam soal perjuang dan pertahankan kedaulatan Islam. Jangan tangguh dalam menegakkan hukum syarak. Jangan bertangguh dalam menyempurnakan tugas yang diamanahkan, terutama dalam pekerjaan. Jadi inilah dia, disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW berkata, bekerjalah kamu di dunia seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun, dan beramallah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati esok. Jadi itu dia penting, dia masa. Okey. Jadi kalau kita lihat, bulan itu, kita dapati bulan sabit. Mengapa bulan sabit penting? Kerana Islam, kalender Islam, bulan sabit baru menandakan permulaan bulan baharu tersebut. Jadi kalaulah dalam kes kita, umat Islam, 29.5 hari adalah masa yang diambil untuk dia bermula daripada fasa yang kecil tu dan menjadi bulan penuh dan seterusnya. Jadi kita dapati perkara berlaku, daripada penuh, kemudian dia jadi kecil-kecil balik dan patah balik kecil-kecil. Jadi itu dia bulan tu. Jika anda melihat hilal pada 29 bulan, itu ada 29 hari. Jika anda tidak boleh, bermakna bulan itu ada 30 hari. Jadi itu adalah prinsip yang digunakan, Dan ini adalah juga perkara penting, kerana dunia kita ni dia bukannya flat, bukannya rata. Jadi sebagai contoh anak bulan, jadi cara kita melihat anak bulan itu bergantung bagaimana keadaan bumi pada ketika tersebut. Jadi kalaulah pada tahun 2023 Mac 22, itu Ramadan, supposed to be hari Ramadan. Jadi kita dapati dalam hal ini, negara kita visible to the naked eye. Jadi bila dah visible to the naked eye, itu maknanya kita kena mula puasa. Tetapi dalam bahagian sini, tak visible daripada naked eye. Dan kalau lagi jauh, tak boleh nampak langsung lah. Not visible with teleskop pun, kalau dekat sini. Jadi kita dapati kadang-kadang orang bertanya, mengapa yang kita boleh nampak, orang lain tak boleh nampak? Mengapa kadang-kadang Saudi dah nampak lah, kita tak nampak? Dia kerana di mana kedudukan kita, bumi kita ni bulat, bila dia bulan, jadi kedudukan bulan yang bila dia akan menjadi anak bulan dan bila dia tidak menjadi anak bulan, itu ditentukan oleh kedudukan di mana bulan tersebut. Okey, jadi kita jangan keliru, kadang-kadang macam contoh dekat sini, kita boleh tengok dengan mata kita saja anak bulan tersebut. Tapi nasib baiklah pada kali ini bulan Ramadan kita boleh tengok juga, tetapi kalaulah keadaannya tidak berawan. Okey, itu dia konsep dia, Jadi peta keterlihatan bulan tu bergantung kepada panduan saintifik lah. Memang kita telah kalkulasi perkara ini. Dan keterlihatan bulan sabit itu berbeza-beza di seluruh dunia. Bergantung kepada waktu matahari terbenam dan waktu terbit. Jadi itu akan menentukan. Kita nampak. Jadi isunya katakan umat Islam di UK lah cenderung berbeza antara tarikh kita yang menyambut Ramadan dan Aidilfitri. Jadi itulah UK dengan Malaysia tak sama. Jadi bergantunglah di mana kedudukan bulan pada ketika tersebut. Okey, jadi questionnya bila Ramadan? Jadi kita kena tahulah
di mana bulan tu, dan cara yang mudah ialah kita meneropong ataupun melihat. Macam kes kita di Malaysia kita melihat di beberapa tempat sama ada boleh lihat anak bulan ataupun, tapi yang mudahnya ialah kalau nak lihat dengan mata kita menggunakan jari kita, maka kita boleh tentukan sebagai contoh di sini kita tengok kat ufuk itu, kalau kita guna 3 jari kita boleh nampak anak bulan tersebut, maka itulah dia katakan nampak. Kalau katakan kita nampak anak bulan tu 2 jari saja tak cukup, kena 3 jari sekurang-kurangnya. Itu dah lebar dari segi takrifan iaitu lebih kurang 5 hingga 7 darjah dalam kes ni Okey, itu secara approximate untuk kita menentukan ada tidak bulan ataupun tidak kalau kita ingin mencari sama ada bulan, anak bulan atau tidak. Jadi selain daripada itu kita juga gunakan untuk menentukan solat waktu solat kerana kita dapati tengok perubahan siang dan malam itu kita dapati dunia kita ni berpusing mengorbit. Jadi bila dia nak orbit, satu bahagian akan menjadi terang dan satu bahagian menjadi gelap. Dan kalaulah kita ada satu sistem sistem mic sistem ataupun sistem itu, kita boleh dengar azan tu bermula, katakan sebagai contoh di Malaysia, dan kemudian dia betul-betul azan subuh. It is very interesting untuk observe bahawa azan subuh tu akan berpanjangan setiap waktu. Okey, jadi kita dapati matahari itu akan naik dan turun. Katakan naik di sebelah timur dan turun di sebelah barat. Okey. Dan juga kedudukan matahari itu dapat menentukan waktu waktu zuhur, di mana bayang-bayang itu adalah hampir sama, hampir di bawah tiang tersebut. Tetapi pada waktu asar, bila bayang-bayang itu melebihi daripada jarak tiang ini, maka itulah masuk waktu asar. Jadi boleh kita minta maaf, kita boleh tentukan kedudukan waktu zuhur dan waktu asar. Waktu maghrib basically apabila matahari itu jatuh di bawah ufuk, dan waktu isya apabila warna kemerahan itu telah hilang, maka dia jadi waktu isya. Waktu subuh pula kita dapati apabila ada wujudnya kemerahan ataupun warna putih di ufuk tempat matahari naik di sebelah timur. Okey, dan baru kita katakan dah masuk subuh. Okey. Jadi daripada kedudukan matahari di selatan, di timur dan di barat kita dapat menentukan waktu-waktu solat yang bersesuaian bersesuaian. Okey. Jadi inilah proses yang berlaku revolusi dunia ni bergerak mengelilingi matahari dan bergantung di mana kedudukan 21 Mac, Julai, September dan Disember berlakunya panjang hari tersebut dalam kawasan utara dan selatan. Jadi di mana saja kita tinggal, apa jua bahasa yang kita tuturkan hari itu adalah sama seperti orang lain dalam satu cara yang penting matahari akan terbit di waktu pagi dan terbenam waktu matahari pada petang. Jadi ini berlakunya terciptanya kalender jadi kalender ni very interesting berdasarkan kepada kedudukan matahari dan juga bulan kita boleh membuat kalender. Jadi setiap bulan bentuk bulan itu akan berubah, dan melihat corak malam juga boleh menentukan waktu tersebut dan orang zaman purba menggunakan musim sejuk dan musim panas sebagai indication of waktu jadi kalender adalah alat yang penting lah dalam kehidupan ini dan tujuannya mungkin untuk organisasi waktu sebagai perencanaan kegiatan di mana aktiviti kita, hiburan dan lain-lain lagi. Ketetapan waktu adalah membentuk dari segi pekerjaan, pendidikan dan lain-lain lagi. Pemantauan peristiwa penting sebagai contoh haji musim haji dan lain-lain lagi, ulang tahun.
koordinasi kelompok ya, iaitu untuk bisnes di mana kita akan berkumpul ya dari segi sosial, pemantauan musim dan cuaca ya, bila musim sejuk, musim panas dan lain-lain lagi, sebagai catatan sejarah ya, kerana dia indicate ya bila perkara itu berlaku ya, pada masa lepas, sebagai ritual dan tradisi ya, sebagai contoh hari raya dan lain-lain lagi. Dan semua ini ya, akan berada dalam kalender dan bergantunglah kepada siapa yang organize kalender tersebut ya. Jadi kalender zaman dahulu ya, kalau kita lihat ya, kalender yang pertama ialah di Warren Field, mengikut kajian sains lah, di Warren Field di Scotland ya, pada tahun 2013 ya. Mengikut kajian tu, kalender tu telah ada sejak 10,000 tahun yang dahulu ya. Dan tujuan kalender tersebut adalah dia hampir macam Stonehenge ya. Cuma apa dia, tujuan dia ialah untuk menentukan kedudukan bulan ya, kedudukan bulan. Dan kalender yang berikutnya ialah Stonehenge ya, di mana digunakan ya untuk menentukan bila haiwan berhijrah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Dan selain daripada itu, Babylon pun ada juga kalender dia. Uh, dan kegunaannya juga adalah untuk perniagaan dan lain-lain ya. Dan bila mereka akan bercucuk tanam ya, waktu tuai dan bali dan lain-lain lagi. Dan begitu je lah, beberapa orang raja ya mempunyai kalender yang unik je masing-masing ya, pada kalender Babylon ini ya. Dan pada dasarnya kalender Babylon ni berasas pada 20 hari ya, 28 hari. Dan Mesir juga, Empire Babylon ni bertahan dalam tahun 1896 hingga 539. Jadi lepas itu adalah kerajaan Mesir. Jadi kalau kerajaan Mesir juga ada kalender dia. Mereka adalah berdasar pada matahari. Dan matahari itu dianggap sebagai 360 hari. Ya. Dan tujuannya ialah untuk menentukan hari menuai dan juga untuk memastikan tidak berlakunya banjir di dalam tanahnya ya. Dan musim juga dia ditentukan dengan menggunakan kalender ini, tapi lebih kepada pertanian ya, pada pertanian. Kalender Rom juga telah pun ada ya, kita dapati ya. Mereka berdasarkan kepada matahari ya, juga dan dikira berdasarkan kepada kedudukan matahari tersebut, dan di sini digunakan untuk menentukan ya musim panas dan musim sejuk ya, 4 musim tersebut ya. Terbanding dengan kalender-kalender yang lain ya, ianya adalah lebih baiklah kerana dia menganggapkan bulan itu lengkap pusingannya 29.5 hari ya. Ini paling dekat lah apa yang berlaku ya. Dan selain daripada itu, setahun lepas itu ada 38 kitaran, maka mereka dapati ya, ada setengah bulan 30, adalah setengah bulan 31 hari ya. Kemudian ya, kita dapati ya, kebanyakan kalender Rom ini berdasar kepada kalender Yunani ya. 12 bulan lunar ya, berdasar 12 lunar. Dan panggil actually panggilan kalender itu bermula oleh orang Rom ya, orang Rom telah menggunakan perkataan kalender tersebut. Dan selain daripada itu adalah kalender Julian ya, masa Julius Caesar ya, dia telah buat satu kalender lain ya, yang lebih baik lagi, kerana ada beberapa kalender juga yang menyebabkan tahun kekeliruan ya, dari segi jumlah hari ya, tak cukup. Jadi Julius telah Caesar telah membuat satu kalender baru ya, yang lebih baik lagi. Dan penamaan bulan pada kalender itu diperkenalkan ya, untuk membezakan ya, daripada bulan ke bulan. Sebagai contoh Februari, Mac ya, dan Maret daripada Tuhan Mari dan lain-lain lagi. Jadi itu nama-nama bulan tersebut ya. Sejarah kalender Gregorian pula ialah kalender yang paling banyak digunakan sekarang ini ya.
oleh Benedictine seorang Sami Benedictine Inggeris ya, Saint Benda telah membuat kalender ini. Jadi dia menggunakan equinox musim panas, musim bunga sebagai hari-hari tersebut ya untuk dirujuk. Dan kemudian ya Alasius Lilius telah membuat satu lagi kalender selepas Gregory untuk diperbaiki ya dengan lebih tepat lagi. Dan kalender Ibrani yang adalah kombinasi di antara dua kalender lah, kalender Gregorian dan kalender ini. Kerana kalender Ibrani lebih digunakan untuk tujuan-tujuan agama. Ya, so jadi kalender Buddha juga dia mematuhi luni solar, iaitu bulan dan matahari ya, digunakan terutama di Asia Tenggara. Dia pergerakan bulan dan matahari serentak digunakan dan dia mengikut pada basically kalender Hindu ya, kalender Hindu. Dan kalender Islam pula sebenarnya kita ketahui adalah berbagi tujuan kita menentukan terutama Ramadan dan bilakah akan menyambut tahun di mana kita akan menyambut hari raya dan juga untuk haji ya, untuk haji. Dan kita telah menggunakan tarikh hijrah sebagai tarikh permulaan ya untuk kalender Islam ini. Dan lagi satu kalender ialah kalender Cina ya. Jadi kalender Cina ni pula dia menggunakan zodiak ya, sebagai kalender zodiak ya. Dan astrologi barat ya telah memadankan 12 tanda dengan buruj yang berada di langit pada kelahiran kalender ni. Jadi dia akan mendapatlah bergantung kepada kucing ke, tikui ke dan lain-lain lagi. Sehingga terhilangnya kucing ya. Jadi dia banyak cerita lah, kita tak banyak cerita lah apa yang berlaku pada kucing ya, pada kucing. Jadi and then selain daripada kawasan-kawasan yang Eropah dan juga di benua Asia Tenggara, ada juga kalender Mesuk Amerika ya, di bahagian Amerika sana ya. Jadi ini contoh ya kalender di sana. Basically kalender ini digunakan untuk keagamaan ya, tujuan keagamaan untuk Izzat Taipa ya, tempat di mana usul kalender ini. Jadi orang Maya menggunakan kalender ini untuk bagi tujuan peribadatan mereka. Dan Aztec juga ya menggunakan satu bentuk kalender yang kitarannya 20 hari je. Jadi dia selalu tak tu adalah sikit dalam hal ini kerana dia hanya mengandungi 260 hari saja. Kalender moden ini yang kita guna sekarang ni adalah merujuk kepada Gregorian ya. Jadi itulah dia yang banyak digunakan sekarang. Dan ada juga diary Washington, kalender Aikin ya, yang digunakan untuk menjaga kesihatan. Kalender digital juga ada, kalender dan jadual. Kalender Google ya, Google juga sebagai satu company ada kalender dia, dan kalender Apple juga ada. Jadi Microsoft pun ada kalender dia. So kesimpulannya kalender dah berkembang lah dengan macam-macam cara. Jadi tujuannya ialah untuk membantu manusia untuk hidup ya di muka bumi ini. Okey. Dan yang uniknya dalam Islam ya, kerana hijrah ini bergantung kepada kalender lunar ya. Dan hijri ya, hijrah sebagai sistem penanggalan rasmi ya, kerana kita ni merujuk pada hijrah Rasulullah ya. Jadi peristiwa hijrah itu telah digunakan sebagai tarikh permulaan ya, kerana banyak ya perkara yang berlaku ya semasa hijrah. Dan signifikan dia dalam agama ialah kita dapati ya bahawa Rasulullah sahabat-sahabat memilih ini kerana signifikan dia dari segi agama, iaitu perubahan besar dalam masyarakat dan organisasi umat Islam. So keberlanjutan daripada sejarah inilah maka kita pilih hijrah. Dan ianya berorientasikan lunar berdasarkan pada bulan ya. Kalau Gregorian tadi dia berdasarkan kepada matahari. Jadi dengan itu ya, bulan Gregorian dan hijrah ini mereka akan menjadi sama balik ya selepas 65 tahun. Jadi itu pasal bulan dengan matahari ini dia punya
orbit dia tak sama, tak sama. Jadi pentingnya dalam Islam waktu ini ialah bagi tujuan macam sebutkan tadi lah, dari segi ibadat, puasa dan juga haji. Jadi digunakan oleh Islam ni berabad-abad, tetapi kebanyakannya sekarang menggunakan Gregorian ya, kerana diterima di masyarakat global ya. Jadi dalam kepentingan agama ni kita dapati bahawa hijrah fizikal Nabi Muhammad SAW ke Yathrib itu melibatkan perubahan masyarakat ya. Dari masyarakat apa kata beribadah secara individu, dia bertukar menjadi sebuah negara ya, sebuah negara. Jadi pra-hijrah dia membangun dan dia pembangunan individu, tetapi apabila dia dah melalui hijrah, dia telah membangunkan pula negara, iaitu contohnya masjid ya, bagi tujuan akidah, Sahifah Madinah, iaitu perhubungan antara Islam dan orang kafir, dan juga pembinaan pasar ya, untuk ekonomi ya, sebuah negara. Jadi itulah dianya. Jadi kita dapati ya, kesibukan membuat alasan untuk tidak melaksanakan ibadat ya. Sebagai firman Abu Hurairah bahawa wahai anak Adam, kerjalah ibadat semata-mata untukku, nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kemiskinanmu. Jika engkau tidak mengerjakannya, maka aku penuhi dadamu dengan kesibukan, tetapi aku tidak menutup kemiskinanmu. Ini dalam Ibn Hajar Majah ya. Apabila kita berniat dengan betul dan melakukan perbuatan yang betul, maka kita akan mendapatkan ini sebagai ibadah. Jadi ibadah ni bukan saja kursus, tetapi apa saja yang kita lakukan dengan niat dan usaha yang bersesuaian dengan perintah Allah. Dan kita dapati bahawa menjadi amalan ya setiap orang untuk membuat perancangan. Jadi yang ini ya kita lihat ya bahawa perancangan ini adalah amat penting ya dalam Islam ya. I think ayat yang pentingnya yang disebut di sini ialah surah Taha ayat 25 hingga 32. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkan untukku urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini ketika Nabi Musa alaihissalam untuk pergi berjumpa dengan Fir'aun. Jadi ini kita dapati satu persediaan ya bagi Nabi Musa alaihissalam sebelum menghadapi Fir'aun. Jadi dia berdoa kepada Allah supaya diberi ilmu ya, kerana ilmu itu adalah segala-galanya ya untuk membantu. Kemudian dia minta supaya Allah memberikan hati keikhlasan ya, kerana keikhlasan itu akan menyebabkan bantuan Allah akan datang padanya. Dan oleh kerana Nabi Musa ni duduk di kawasan Madian ya, dan difahamkan dia dah agak tua ya ketika dia pulang balik ke Mesir. Jadi bila dia pulang balik, dia punya bahasa dia walaupun dia bercakap bahasa Arab, tetapi sudah pelat bahasa orang Madian. Jadi komunikasi dia minta supaya diperbetulkan, dan dia minta sokongan ya daripada Nabi Harun alaihi salam untuk membantunya. Dan kita dapati bahawa amalan merancang ni memang sebahagian daripada kehidupan kita sebagai orang Islam. Kita lihat ya, Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah, Nabi Yaqub bila nak hantar anak dia untuk mencari Yusuf alaihi salam dan Bunyamin, dan hijrah Rasulullah ke Yathrib sendiri ya, kita dapati ya, Rasulullah bila nak berhijrah, dia menyediakan seorang guide, dia menyediakan somebody untuk sediakan makanan untuknya, dan dia menghala ke selatan ya, di mana sepatutnya dia menuju ke utara. Jadi semua ini adalah usaha yang Rasulullah rancang ya. Dan bagi negara Madinah Munawarah sendiri ya, Rasulullah tidak hanya diam begitu saja ya, dia merancang untuk menjadikan ianya sebuah negara Islam ya, di mana ya, dia dengan membinakan masjid, iaitu supaya memastikan ya akidah
umat Islam pada ketika itu ada terpelihara, dan dia uh, membuat Sahifah Madinah supaya ada perjanjian di antara orang Islam dengan kafir, dan dia juga membuat satu pasar kerana riba itu ada haram di dalam Malaysia, dalam bagi orang Islam. Jadi dia membuat satu pasar supaya boleh praktis ekonomi Islam. Ini dia keunikannya. Jadi kita haraplah Allah akan memudahkan usaha kita dan memberkati usaha kita dalam amalan merancang ini. Dan kita dapati bahawa masa itu sentiasa bergerak ke depan. Dia tak pernah mundur ke belakang. Jadi mengapa perkara ini berlaku? Sebagai contoh, kita tengok gambar depan sebelah ni, iaitu memang kita tahu berlaku 31 Ogos kita merdeka. Tetapi kalau kita tengok lagi satu gambar, kita tak tahu adakah ini satu real ataupun tidak. Kerana kita tak pernah pergi kepada masa depan. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa menjelajah masa lampau itu possible dalam ingatan kita, tetapi ke masa depan itu susah sedikit. So bagaimana kita sebagai ahli sains untuk menerangkan perkara ini? Mengapa kita tidak bergerak ke hadapan dan tidak berhenti atau ke belakang? Jadi kita dapati dalam hukum fizik ini, perjalanan masa berbeza dengan perjalanan masa dalam kehidupan harian kita. Kerana hukum fizik mempunyai simetri masa. Maksudnya, hukum fizik tidak menetapkan arah pergerakan masa. Masa bergerak ke hadapan atau ke belakang, hukum fizik masih lagi dipatuhi. Jadi kalau kita ambil satu contoh, bola-bola kecil yang bergerak. Jadi bola-bola ni berlanggar satu sama lain mengikut hukum Newton. Tapi kalau kita perhatikan, adakah animasi ini dimainkan ke depan atau ke belakang? Kita tak boleh nampak. Tak ada perbezaan dalam hal itu. Jadi sukar untuk membezakannya kerana pelanggaran antara bola ni tidak bergantung kepada arah gerakan masa ke hadapan atau ke belakang. Kedua-duanya masih patuh kepada fizik. Dan sebagian ahli fizik mengaitkan masa ini dengan satu kuantiti fizik yang terkenal yang dinamakan entropi. Entropi ini dikaitkan dengan keserabutan atau bilik yang bersepah atau yang tidak tersusun dengan baik. So contoh yang mudah untuk kita lihat ialah bila kita bancuh air Milo, maka apabila air Milo tersebut dibancuh, susu pekat yang berada di bawahnya, manakala campuran air Milo berada di atas susu pekat tersebut ataupun dalam kes ni saya tunjuk adalah T satu T. So T ni bahagian susunya belah bawah atasnya, dan kita dapati pada mulanya mereka tak bercampur. Tetapi entropi yang untuk yang ini adalah rendah dan apabila kita kacau dia, entropi dia akan bertambah. Sebagai contoh sekarang ni dia dah bercampur, jadi entropi dia menjadi lebih besar. Okey, jadi berdasarkan hukum termodinamik yang kedua, entropi sentiasa bertambah dengan masa dan dia tak boleh berkurangan kerana jadi dengan itu arah gerakan masa boleh dijelaskan melalui entropi. Apabila air cair menjadi ais, ia tidak kembali semula menjadi ais. Okey, begitu juga telur yang pecah tidak akan kembali semula menjadi telur yang asal. Begitu juga dengan amilo tadi. Jadi ini semua contoh yang menunjukkan hukum kedua, termodinamik yang kedua, iaitu entropi rendah menjadi tinggi mengikut peredaran masa dan tak boleh diterbalikkan. Jadi ini dia hukum fizik. Tapi bagaimana pula dengan time travel? Kalau kita tengok special relativity, ada kemungkinan perkara ini berlaku. Saya telah bentangkan dalam salah satu daripada pembentangan saya pada yang lalu. Dia bercakap mengenai wormhole, iaitu lubang cacing. Lubang cacing. Dan bagaimana dia boleh berfungsi, diterangkan juga di ketika tersebut. Jadi apa sebenarnya masa sebenarnya? Ada dua jenis, masa termodinamik yang dikaitkan dengan entropi dan masa persepsi. Itu masa yang kita alami.
Tetapi ada juga masa-masa lain seperti masa biologi ya, dari segi pertumbuhan, masa sebab dan akibat ya, yang berlaku. Masa kuantum itu masa fungsi gelombang musnah, wave collect. Masa kosmologi iaitu waktu berkait dengan perkembangan alam semesta. Jadi banyaklah cerita mengenai masa ini. Okey. Jadi dalam fizik ya, kita katakan masa ini adalah anak panah masa ya, kerana dia hanya ke depan, dia tak boleh mundur ke belakang disebabkan oleh entropi. Jadi mustahil untuk mundur ke belakang ya, kecuali kita menggunakan uh, ada berlakunya wormhole yang diceritakan. Jadi susahlah untuk bagaimana kita boleh balikkan masa itu sendiri. Ya, dan banyaklah eksperimen telah jalankan ya, bahawa perkara ini tak boleh berlaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas perkongsian yang telah konten yang telah dikongsi tadi. Sebelum saya pergi ke persoalan dan soalan saya buka persoalan untuk para hadirin hadirat dan hamba Allah sekalian untuk bertanya maupun menambah apa yang telah dipersembahkan, dikongsi pada malam ini. Silakan. Ada? Okey, kalau tiada, persoalan saya. Okey, silakan. Lebih dulu terima kasih Prof dan Aida kerana sudi terus menerus dan semoga Allah bagi kekuatan untuk menyampaikan ilmu ni. Semoga Allah beri kebahagiaan. Semoga Allah Aida ni Allah jumpakan orang yang sesuai dengan dia lah. Amin. Nak tanya sikit, kedudukan dunia tu masa yang doktor cerita tadi macam doktor Prof cakap tadi, dunia tu bulat, jadi nampak kalau kita tengok map tu, maknanya di area-area tamadunan antara kawasan Arab, Cina dan sebagainya. Maknanya di tengah-tengah dunia tu. Di selatan, di utara kutub ni masih tak ada orang. Jadi kalau ikut sejarah tu ada Magellan ke apa semua yang berhijrah ke utara selatan, yang jumpa kutub utara, kutub selatan. Jadi boleh jelaskan tentang kedudukan macam tu. Dan Islam pun adakah masa tu berkembang macam mana? Allah Allah. Okey, dari segi sejarah dia bergantung ya kepada kita nak percaya kat siapa lah. Masalah kita, sejarah kita orang Melayu ni tersimpan di satu tempat di London ya. Dan kita kena pergi ke sana dan ambil bawa balik ya, sejarah, buku-buku sejarah yang lama ya, terutama tulisan-tulisan daripada ulama kita dan juga penulis-penulis ya, yang menulis dalam dalam huruf Jawi ya. Dan saya difahamkan ada sahabat saya yang telah pergi ke sana dan membaca. Dan ada satu perkara yang agak kontroversi sekarang ni, iaitu dari sudut adakah Magellan yang betul-betul pusing dunia satu kali ya, satu round. Dan mengikut apa yang ada di London ya, ada satu buku yang mengatakan tidak, yang sebenarnya orang Melayu kita yang pusing satu dunia ni, the first dalam dunia. Tapi itulah, saya pun tak berapa pasti, because ni bukan bidang saya. Jadi saya sebutkan ini kerana ada seorang sahabat saya membuat kajian dalam hal ini. Dan saya rasa telah tiba masanya kita, kerajaan Malaysia, untuk pergi ke London, ambil balik semua buku-buku kita yang di quote-unquote curi ya, daripada Malaysia dan disimpan di sana.
Jadi dengan itu kita tak tahu banyak isu-isu sejarah ni. Kerana sebenarnya penulisannya telah banyak dilakukan oleh orang Melayu kita, dan mereka sebelum untuk memastikan kita tak mempersoalkan, terutama dari segi sebagai contoh sistem undang-undang kita ambil sistem British. Wah, kita di Malaysia ni kalau mengikut buku yang sahabat saya telah pergi tengok di London, dia kata yang sebenarnya kita di Malaysia ni telah menjalankan hukum syariah daripada awal lagi dah. Dan ianya telah berkesan dari segi menjaga dan mengawal apa orang kata keadaan umat. Tetapi bila British datang, dia angkut buku-buku yang tulis perkara ni, jadi kita miss. Begitu juga dari segi pelajaran kita dapati pendidikan, sistem pendidikan yang kita ada sekarang ni yang berasaskan kepada sistem bahasa Inggeris tu juga telah di hijack. Dulu kita memang tujuan kita belajar mengikut again sahabat saya yang dah pergi ke London, dia baca buku kat sana, dia kata sistem kita, pendidikan kita di Malaysia ni adalah berasaskan kepada untuk mengenal Allah, tetapi telah ditukarkan kepada untuk menjadi Allah dalam sistem sekarang. Jadi perkara-perkara seperti ini yang ini kita kena buat satu concerted effort untuk melakukannya, kerana British telah mencuri banyak khazanah kita, terutama dari segi sejarah, supaya menutup apa saja kelebihan-kelebihan yang kita ada. Dan walaupun ada usaha melakukannya, tapi taklah sepenuhnya. Saya harap kita pergi kat London angkut balik sebagaimana Egypt telah membawa balik banyak perkara-perkara yang telah dicuri daripada Mesir dan dibawa ke London, dan mereka bawa balik ke Kahirah untuk dikaji semula. So itulah pandangan saya. Wallahualam, saya ini bukan bidang saya dari sudut sains kita dapati bahawa perkara-perkara ini telah disorokkan daripada kita. Wallahualam. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Sedia tak dengar soalan saya, Prof? Prof, sedia? Sedia, Prof? Sebelum tu ada tak lagi yang lain ingin bertanya soalan? Kalau tiada, baik. Kalau soalan saya, Prof, kan Prof ada cakap berkaitan dengan di barat, diorang mempercayai yang 12 bintang, 12 constellation sebagai satu corak tahun tu lah, 12 constellation, 12 bulan dan sebagainya. Pada soalan saya, kebanyakan orang di dunia, termasuk juga di Malaysia, dia mempercayai bahawa orang yang lahir bulan ni, contoh saya lahir awal Januari dan saya dikira Capricorn, dan diorang mengatakan bahawa Capricorn ni benda macam ni. Lepas tu diorang kata saya Pisces, saya Cancer, saya tak boleh dengan orang Capricorn ni macam tu. Adakah peredaran adakah tahun atau bulan itu sendiri mempengaruhi kita punya pemikiran? Sebab soalnya kebanyakannya adalah mereka mempunyai perkara karut. Sepertinya jangan begitu juga dengan tahun baru Cina yang mengatakan bahawa tahun kuda tahun terbaik untuk kahwin. Tahun ni baik untuk kelahiran. Macam mana tu, Prof? Adakah macam ada bukti-bukti saintifik benda tu berlaku, ataupun just hanya myth ataupun karut semata-mata? Macam mana, Prof? Tak apa dengar kadang dia putus-putus. Jadi boleh ulang sekali ada. Sekejap. Berkaitan dengan kepercayaan berdasarkan bintang
dan juga zodiak. Sebab bila kebanyakan orang Cina mengatakan bahawa okey, untuk tahun kuda boleh kahwin, kalau tahun naga bagus dapat anak. Macam tu pada tahun muda Cina. Dan untuk US yang mempercayai bahawa macam kita ni adalah dengan constellation, contoh what's your sign and so on. Dan mereka fikir kalau dia sign ni kita tak boleh masuk dengan dia macam ni, dia terlalu bising, dia terlalu marah dan sebagainya. Adakah relevan benda tu adalah dikata kekarut, ataupun ia adalah satu kepercayaan yang boleh ada bukti dari segi sains dia? Adakah membetulkan macam satu sifat manusia tu berdasarkan constellation ataupun tahun yang kelahiran? Macam mana, Prof? Faham tak ke tahu? Risau lah. Lain dah okey ni. Tak ada faham, Prof? Saya tak apa jelas jadi apa yang ada cakap ni, dari segi masa ni sebenarnya kita dah sekarang ni boleh sukat masa dengan tepat lah. Dan tidak ada perbezaan pandangan dari segi masa. Cuma apa yang ramai yang tidak yang ada masalah sikit ialah, katakanlah saya pergi ke bulan dan duduk dekat bulan, dan apabila saya balik nanti saya akan dapati saya lebih muda daripada orang yang duduk di bumi ni. Yang itu memang itu adalah kesan relativity. Kesan relativity khas di mana kita dapati bahawa bergantung dekat di mana kita duduk kerana dari segi time dia tu, iaitu Euclidean, kita panggil sebagai Euclidean space tu, berbeza daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi kalaulah kita duduk di bumi ni, kita sama. Dan waktu itu dia tak boleh berbeza Kalau berbeza pun itu pun kerana jam tu sendiri rosak lah. Sekarang ni waktu dijaga dekat Greenwich di Greenwich di Britain di Britain, di mana dia menggunakan satu bahan radioaktif untuk menentukan masa. Kalau saya tak silap saya, dia punya akurasi adalah 0.00000 ada 7 kosong dan 1. Jadi maknanya tepat, memang tepat. Kalau kita pergi kat internet, kita boleh dapat waktu ini. Dan kalau kita gunakan waktu ini sebagai indication, maka jam kita semua akan sama. Jadi sama. Tapi kalaulah kita duduk kat bulan dan duduk kat bumi, kita dapati nanti bahawa siapa yang duduk kat bulan, dia akan lebih muda daripada orang yang duduk dekat bumi. Mengapa? Itu kerana kesan relativity lah, kedudukan bulan dan juga bumi. Wallahualam. Maksudnya pada kita lahir ataupun masa tu sendiri tak ada kaitan dengan perangai kita yang ada sekarang. Iaitu saya ambil lah sebagai jawapan tu, betul lah. Prof, oleh kerana dah tukar masa, boleh tak Prof beri sedikit kesimpulan pada malam ni? Silakan, Prof. Okey, lagi sekali tak apa dengar. Saya pun tak banyak cakap apa. Ya. Aida minta kesimpulan daripada Prof. Okey. Kesimpulannya ialah kita dapati bahawa masa ni sebenarnya adalah pilihan kita. Kita ni pilih masa tu untuk kata perkara yang tertentu. Sebagai contoh, kita pilih hari raya itu pada tarikh ini. Kalaulah kita tak pilih itu, hari raya tak. Hari itu sama saja. Dia tak berubah daripada satu keadaan yang lain. Tapi dari segi agama, kita mengambil dia kerana telah ditetapkan bila nampak anak bulan kata Ramadan, maka kita kena puasa. Tapi dari segi realiti, kalau kita tengok dari segi perbandingan di antara masa dengan masa, yang sebenarnya masa ni kita yang tentukan, bukannya orang lain.
Dan dalam fizik, dalam sains, masa ialah satu perkara yang bergantung kepada kedudukan. Bergantung kepada kedudukan. Cuma oleh kerana kita duduk dekat bumi, dia tak terasa sangat. Tapi besok bila kita akan pergi ke angkasa lepas, kerana the next topic yang kita akan bincang, kita akan pergi ke angkasa lepas. Kalau nak awet muda, duduklah kat bulan 10 tahun, nanti balik kat sini, nanti tengok Haidar lebih tua daripada saya. Saya masih muda lagi, walaupun saya dah 60 tahun. Itu memang cara awet muda yang paling mudah sekali. Kerana kita duduk di tempat lain, di tempat lain. Macam mana kita tahu perkara ni? Mula-mula ramai orang curious. Adakah ini satu fenomena yang ganjil? Tidak. Ada dalam kes ini kita dapati ada astronomer yang duduk di apa yang kita panggil sebagai stesen angkasa antarabangsa. Dan didapati bahawa mereka ni duduk dekat situ walaupun tak jauh daripada bumi, tetapi mereka nampak lebih muda daripada orang yang tinggal kat bumi. Terutama yang duduk dekat situ lebih daripada 1 tahun. Mereka duduk dekat international apa yang kita panggil sebagai international station di angkasa lepas. So kalau lah nak itu lagi awet muda lagi, duduklah dekat bulan. Yang itu pada sekarang ni tengah ada usaha-usaha untuk membina tempat di bulan, dan kalau boleh duduk dekat bintang Marikh lagi bagus. Dekat tu lagi jauh. Jadi kita akan dapati nanti bila hari raya kita balik ke Malaysia, balik ke dunia, kita dapati orang dunia semua tua dari kita. Kita muda. Jadi itulah dia keunikan kedudukan masa kedudukan masa dalam apa nama kalau kita buat perbandingan masa lah. Wallahu a'lam. Wallahualam bisawab. Terima kasih Prof sekali lagi atas kesimpulan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah dikongsi pada malam ini menjadi berfikiran. Sebab yelah, memang nampak macam macam masa masa tak ulang balik dan sebagainya. Dan realitinya saya pun ada belajar benda ni dalam game sendiri, agak kelakar. Dan saya terpesona dengan kajian masa ni. Allahualam bisawab. Kita sebelum kita tangguh majlis, kita tangguh majlis kita dengan tabis kafarah dan suratul Nas. Amin amin rabbal alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup je biasa. Terima kasih Prof. Terima kasih Haidar. Jumpa lagi insya-Allah. Semoga InsyaAllah.